Kisah sudah padam dari kita, selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama, kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Ia bukan setakat membongkar kisah, ia juga penuh makna dan rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu Silipunpun Kota yang Hilang. Episod pertama. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Kisah ini memberikan analisis komprehensif mengenai sejarah, lokasi dan akhirnya hilangnya Silimpopon, sebuah bekas bandar pelombongan arang batu di apa yang kini Sabah, Malaysia. Melukis secara eksklusif pada bahan penyelidikan yang disediakan, penyiasatan ini membina semula kebangkitan dan kejatuhan perusahaan perindustrian utama yang pernah menguasai wilayahnya, meneroka asal-usul geografinya, dinamik sosioekonomi komunitinya. Sebab-sebab yang tepat untuk penutupannya, dan keadaan semasa pengabaian. Kisah ini mengkaji kerumitan narasi sejarahnya, menyelaraskan titik data yang bertentangan untuk membentangkan laporan yang koheren dan mendalam mengenai bab penting ini, walaupun hilang dari masa lalu Borneo. Asal geografi dan penubuhan sejarah. Asal-usul Silimpopon berakar kuat pada perlumbaan awal abad ke-20 untuk sumber di Borneo Utara British. Tempuh yang ditandai dengan pengembangan korporat yang agresif dan pembangunan ekonomi kolonial. Lokasi khusus Lombong tidak dipilih secara sewenang-wenangnya, tetapi merupakan hasil pemerolehan dan konsesi strategik yang diberikan oleh syarikat Borneo Utara, Chartered Britain yang kuat. Pada tahun 1904, Chowi Harbour Coal Company Limited, yang berpangkalan di London, mendapat konsesi lebih dari 900 batu persegi di daerah Surudong. Pemberian tanah yang luas ini memberi syarikat kawalan ke atas hak mineral yang luas dan menyediakan panggung untuk salah satu projek pelombongan yang paling bercita-cita tinggi di rantau ini. Tapak itu sendiri digambarkan secara konsisten di seluruh sumber sebagai terletak di Kalabakan, dalam bahagian Tawau Borneo Utara. Jarak tepatnya dari Tawau sedikit berbeza, antara lain dengan sumber meletakkannya beberapa batu di hulu sungai atau kira-kira 80 batu ke barat dari bandar pelabuhan. Kedudukan ini menyoroti cabaran logistik yang wujud dalam operasi, yang memerlukan pelaburan yang besar dalam infrastruktur pengangkutan untuk menghubungkan Lombong, pedalaman terpencil ke laluan perdagangan pantai. Lokasi Lombong di sepanjang Sungai Silimpopon, anak sungai-sungai Serudong yang lebih besar, menjadi pusat kehidupan dan identiti operasinya. Penubuhan Lombong adalah kesinambungan langsung dan pengembangan operasi terdahulu. Syarikat Batubara Chowi Harbour mengambil alih aset dan konsesi sandakan Bay Coalfield Limited, menunjukkan penyatuan kepentingan sedia ada dan bukannya usaha baru. Operasi secara rasmi dimulakan di bawah pemilikan baru pada tahun 1905. Dari awal penubuhannya, Silimpopon telah dibayangkan dalam skala besar. Ia dipromosikan sebagai lombong arang batu terbesar di dunia. Tuntutan yang menggaris bawahi cita-cita besar pengasas Eropah dan menarik modal dan tenaga kerja asing yang besar. Fasa awal operasi bermula dengan teknik pelombongan terbuka di tapak seluas 20 batu persegi. Kaedah ini, walaupun berkesan untuk mengekstra lapisan arang batu permukaan, segera mendedahkan operasi kepada cabaran alam sekitar yang hebat, terutamanya banjir berterusan yang akan melanda Lombong sepanjang sejarahnya. Walaupun terdapat kesukaran ini, syarikat itu bergerak maju dengan membina infrastruktur yang luas dan canggih, yang direka untuk menyokong usaha perindustrian berskala besar dan mewujudkan komuniti yang mencukupi diri di padang gurun. Ini termasuk membina pejabat, bengkel, stesen pam dan pemampat, dan tempat tinggal untuk tenaga kerjanya, yang dikenal sebagai Coaly Lines. Selain itu, untuk memastikan ketenteraman dan keselamatan awam,
Syarikat itu menubuhkan hospital dan pos polisnya sendiri, menunjukkan tahap autonomi pentadbiran yang mencerminkan struktur tadbir urus perusahaan kolonial di tempat lain. Struktur sosioekonomi komuniti perlombongan. Pada kemuncaknya, Si Limpoh pun jauh lebih daripada sekadar koleksi lombong. Ia adalah pusat bandar yang berkembang maju dan mandiri, yang menyaingi penempatan tawau yang berdekatan dalam saiz dan kerumitan. Penduduk meningkat kepada lebih daripada 3,000 orang. Menurut beberapa sumber, dengan akaun lain mencadangkan ia mungkin telah mencapai lebih daripada 5,000 orang. Ini menjadikan bandar perlombongan jauh lebih besar daripada tawau pada masa itu, mengubahnya menjadi pusat ekonomi dan sosial utama di rantau ini. Untuk mengekalkan populasi yang besar ini, syarikat itu membangunkan ekosistem perkhidmatan yang lengkap. Komuniti ini mempunyai kedai sendiri untuk keperluan harian, hospital untuk rawatan perubatan, dan pasukan polis yang berdedikasi untuk menjaga ketenteraman dan ketenteraman bandar Si Limpoh pun. Ini mewujudkan mikrokosmos sebuah bandar moden, terisolasi dari hutan di sekitarnya dan menyediakan semua kemudahan yang diperlukan untuk penduduknya. Struktur sosial jelas berlapis dan mencerminkan sifat kolonial perusahaan. Di bahagian atas adalah pengurus Eropah, jurutera, dan kaki tangan ekspatriat lain yang mengawasi operasi dan pentadbiran. Di bawah mereka adalah tenaga kerja yang pelbagai, terutamanya terdiri daripada pekerja kontrak Cina yang dikenali sebagai Coolies, yang dibawa terus dari China untuk bekerja di lombong bawah tanah yang berbahaya. Pekerja ini membentuk tulang belakang produktiviti lombong. Menyokong mereka juga beberapa individu pribumi tempatan, walaupun jumlah mereka nampaknya lebih kecil berbanding dengan kemasukan buruh China. Komposisi demografi ini memupuk budaya yang unik periuk Lebo, di mana budaya Malaysia, Indonesia, dan Filipina kemungkinan bercampur dengan pengaruh Cina dan Eropah yang dominan. Aspek kritikal dinamik dalaman masyarakat adalah integrasi sosial yang terhad antara kumpulan yang berbeza. Pengasingan bandar, digabungkan dengan peranan dan keadaan hidup yang berbeza dari setiap kumpulan, mewujudkan bidang sosial yang terpisah. Sebagai contoh, Coolies Cina sering mengekalkan rangkaian sosial mereka sendiri melalui kongsi gelap, yang berfungsi sebagai organisasi pelindung dan persaudaraan, tetapi juga memperkuat tahap pemisahan dari masyarakat yang lebih luas dan dari pengurusan Eropah. Kekurangan integrasi yang kohesif ini bermakna bahawa masyarakat bandar adalah patchwork, kepentingan dan kesetiaan yang bersaing dan bukannya keseluruhan yang bersatu. Kesan ekonomi Si Limpoh pun meluas di luar sempadan terdekatnya, memberikan sumbangan yang signifikan kepada ekonomi serantau, melalui hasil kastam dan rangsangan pengembangan perniagaan di tawau. Lombong bertindak sebagai enjin pertumbuhan yang kuat untuk seluruh bahagian tawau. Kemakmuran Lombong menyebabkan peningkatan penghijrahan ke kawasan itu, semakin memperkukuhkan kepentingannya dalam lanskap ekonomi kolonial Borneo Utara. Walau bagaimanapun, kejayaan syarikat dalam mewujudkan komuniti yang besar dan terpencil juga menyemai benih ketidakstabilan masa depan, terutamanya apabila tekanan ekonomi luaran meningkat. Kronologi cabaran pengeluaran dan operasi. Sejarah operasi Lombong Arang Batu Si Limpoh pun boleh dicirikan oleh tempuh pertumbuhan yang bercita-cita tinggi, yang ditandai dengan cabaran dan kemunduran yang signifikan. Trajektori pengeluaran Lombong mencerminkan permintaan global yang tidak menentu untuk tenaga pada awal abad ke-20. Walaupun pengeluaran awal sederhana, ia terus meningkat sebagai tindak balas kepada keperluan masa perang. Pada tahun 1909, Lombong itu menghasilkan 28,420 tan arang batu, angka yang meningkat dengan ketara semasa Perang Dunia Pertama, kerana permintaan yang meningkat dari perkapalan tentera laut dan komersial. Menjelang tahun 1924, pengeluaran telah mencapai puncaknya pada 90,000 tan, menunjukkan keupayaan Lombong untuk menjadi pembekal utama bahan api. Arang batu berkualiti tinggi ini dianggap setanding dengan arang batu Jepun. Malah terdapat anggaran bekalan besar sebanyak 98 juta tan, menunjukkan potensi jangka panjang yang besar.
Kejayaan Lombong itu begitu ketara sehingga ia membenarkan pembinaan sebuah depot di Pulau Sebatik untuk memudahkan pengedaran produknya ke kapal dari seluruh dunia. Walau bagaimanapun, tempuh kemakmuran ini tidak bertahan lama. Berikutan berakhirnya Perang Dunia Pertama, Lombong itu menghadapi penurunan harga arang batu global yang teruk dan peningkatan persaingan dari sumber lain. Penurunan pasca perang ini memaksa syarikat untuk mengurangkan outputnya, yang turun menjadi 58.339 tan pada tahun 1929, menandakan penurunan keuntungan dan kecekapan yang jelas. Keadaan ini diperparah oleh beberapa cabaran operasi yang berterusan. Dari hari-hari awal, Lombong itu bergelut dengan masalah banjir, bahaya semula jadi, yang memerlukan PAM dan penyelenggaraan infrastruktur yang berterusan untuk memastikan kerja-kerja kering. Isu ini menambah kos dan kerumitan yang ketara kepada operasi. Cabaran lain yang berulang adalah kerusuhan buruh. Ketergantungan pada kontingen besar koalis China, bekerja di bawah keadaan yang sukar dan sering keras, menjadikan Lombong terdedah kepada pertikaian buruh. Kejadian yang paling terkenal berlaku pada tahun 1906, ketika mogok yang melibatkan 260 buruh kantonis meletus kerana rungutan yang berkaitan dengan upah dan pelakuan. Kejadian seperti itu mengganggu pengeluaran dan menyoroti kontrak sosial yang tidak menentu, yang menyokong seluruh perusahaan. Jadual berikut meringkaskan tarikh dan peristiwa utama dalam sejarah Operasi Lombong. Pemerolehan konsesi. 1904, syarikat batubara Chowi Harbour yang berpangkalan di London memperoleh pajakan lebih dari 900 batu persegi di daerah Surudong dari syarikat Borneo Utara, Chartered, British. Operasi rasmi bermula. 1905, syarikat itu memulakan operasi pelombongan berskala penuh selepas mengambil alih aset sebelumnya. Pengeluaran puncak. 1924, pengeluaran mencapai kemuncaknya pada 90,000 tan, didorong oleh permintaan semasa dan selepas Perang Dunia Pertama. Pemberontakan buruh utama. 1906, mogok yang melibatkan 260 pekerja kanton, berlaku kerana gaji dan keadaan yang buruk, mengganggu operasi awal. Kemerosotan pasca perang. 1929, pengeluaran turun kepada 58.339 tan, mencerminkan penurunan permintaan arang batu global selepas perang dan persaingan yang semakin meningkat. Penutupan Lombong diumumkan. Julai 1930, operasi secara rasmi dihentikan kerana ketidakmampuan ekonomi untuk meneruskan alternatif yang lebih murah. Penutupan akhir. 1932 hingga 1937, tambang itu menghentikan semua aktiviti sepenuhnya. Tahun terakhir penutupan yang tepat disebut secara berbeza di antara sumber, 1932 berbanding 1937. Garis masa ini mendedahkan corak ledakan dan kemerosotan, di mana nasib Lombong tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan pasaran luaran dan kemampuannya untuk menguruskan cabaran operasi dan sosial dalaman yang signifikan. Kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan lanskap tenaga yang berubah akhirnya terbukti menjadi kebinasaan.